Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak murid Ustadz? Jadi insyaallah pagi ini kita belajar mengenai dengan diriku bersih. Ini Ustadz buat video sedikit saja, sekejap saja supaya anak-anak murid Ustadz boleh faham ya. Jadi insyaallah hari ini bidang ibadah, kita masuk bidang ibadah diriku bersih ataupun istinja selain air. Kita tengok yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan istinja? Apa yang kamu faham tentang istinja? Kita baca di sini. Istinja ialah membersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Maksud dia istinja ni apa dia? Kita membersihkan kita punya kubul atau dubur selepas kita qada hajat. Apa itu qada hajat? Selepas kita membuang air besar, selepas kita selepas kita membuang air kecil. Jadi kita bersihkan kita punya kubul atau dubur selepas kita membuang air besar ataupun membuang air kecil dengan menggunakan air mutlak. Itu yang dimaksudkan dengan istinja. Maksudnya selepas kamu pergi tandas tu, kamu buat apa? Kamu kencing, kamu pergi buang air besar. Jadi kamu membersihkan tu macam mana? Mesti kamu bersihkan dengan menggunakan air mutlak. Jadi itu yang dinamakan sebagai istinja. Oke, kita tengok yang seterusnya. Sekiranya tiada air. Macam mana kalau kamu pergi tandas, kamu pergi kencing, kamu pergi buang air besar, tiba-tiba tiada air. Macam mana kamu untuk membersihkannya? Macam mana kamu untuk bersihkan kamu punya kubul, kamu punya dubur macam mana? Okay. Jadi sekiranya tiada air, kita boleh menggunakan benda-benda kesat. Tapi tidak semua kita boleh guna benda yang kesat. Ada jenis-jenisnya. Coba tengok gambar yang pertama ni, gambar apa? Gambar pertama ni gambar batu. Kamu kalau tiada air, tiba-tiba kamu membuang air besar, kamu pergi mana-mana lah membuang air besar, tiba-tiba tiada air. Jadi kamu boleh menggunakan batu. Kamu boleh menggunakan batu. Yang kedua gambar apa? Tisu. Contoh dalam tandas. Itu dalam tandas kita ada tandas yang disediakan tisu. Itu maksudnya kalau tiada air kita boleh membersihkan dengan menggunakan tisu. Yang ketiga kertas. Kertas pun boleh sebab kertas benda yang kesat. Kain pun kita boleh guna. Ni daun-daun kering masuk dalam hutan kamu sesat. Kamu mau membuang air besar ke membuang air kecil tapi tidak ada air, kamu boleh gunakan daun-daun kering ataupun kulit kayu yang kering. Tapi yang mesti kesemua ini mesti bersih, tidak boleh yang kotor, tidak boleh batu tu pun kena najis kamu pergi bersihkan, tidak boleh. Tisu pun sudah kotor kamu pergi bersihkan, tidak boleh. Itu tidak menyucikan. Oke, kita tengok yang seterusnya. Jadi ciri-ciri alat istinja tadi itu apa dia? Ciri-ciri untuk kita membersihkan kita punya kubul dan dubur itu adalah yang pertama, kalau tiada air kita mesti gunakan benda yang kesat. Jadi benda yang kesat itu bukan benda yang dimuliakan. Bukan benda yang dimuliakan. Yang ketiga bersih dan suci. Dia mesti tadi Ustaz cakap tu, benda kesat tu mesti bersih, mesti suci. Bukan benda tu sudah kena najis baru kamu ambil kamu lapkan balik untuk kamu bersihkan najis kamu. Tidak boleh. Itu tidak menyucikan. Dan benda-benda kesat itu juga boleh menghilangkan najis. Jadi kita insya-Allah kalau kita guna benda kesat, kalau tiada air, insya-Allah benda kesat ini boleh menghilangkan kita punya najis, boleh membersihkan diri kita. Okey. Syarat-syarat istinja. Najis tidak beralih ke tempat lain.
Nah, maksud dia di sini, najis tu bila kamu lap guna benda kesat, benda tu tidak beralih ke tempat lain. Mesti kamu sudah bersihkan diri kamu menggunakan, contoh guna batu. Kamu lap guna batu, lepas tu kamu buang. Dan kamu lap tu kena lagi di tempat lain. Anggota badan kita yang lain terkena. Tidak boleh. Kalau terkena, maka kamu perlu menyucikan lagi. Dan syarat seterusnya itu najis belum kering. Selagi najis tu belum kering, kamu mesti lap. Contoh, kamu buang air besar, tiada air. Kamu ambil kain, kamu lap. Terus najis kamu tu masih lagi ada. Selagi dia belum kering, kamu mesti lap. Tapi dapat nanti bila sampai sekolah, Ustaz terangkan semula, supaya kita nampak dengan lebih jelas, insya-Allah. Okey, jadi bagaimana bersihnya selain air ini? Yang pertama, sapu, kubur dan dubur dengan benda kesat. Jadi untuk kita membersihkan kita punya kubur dan dubur ni, kalau tiada air, kita menggunakan benda-benda yang kesat. Yang kedua, sapu sekurangnya 3 kali sapuan. Kita mesti lebih 3 kali ataupun paling kurang 3 kali sapuan. Bila selagi dia belum kering, kamu mesti buat. Lepas tu, setiap sapuan itu mestilah menggunakan benda yang baru. Kamu tidak boleh menggunakan contoh batu. Kamu ambil batu tu, kamu lap, tidak boleh. Mesti kamu ambil satu batu, kamu sediakan 3 atau lebih batu. Kamu ambil satu batu, kamu lap, lepas tu kamu buang. Lepas tu ambil lagi satu batu yang baru, kamu lap, kamu buang. Begitu juga guna tisu, kamu ambil sikit, kamu lap, kamu buang. Lepas tu ambil lagi tisu baru, kamu koyak sikit, kamu lap, kamu buang. Sampai kita punya najis itu hilang. Okey. Jadi itu saja, pendek saja Ustaz mau ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini kamu boleh memahami apa yang Ustaz sampaikan. Nanti Ustaz ulang juga bila sekolah telah dibuka, kita akan buat kita buat praktikal sikit supaya kamu lebih faham tentang istinja, insya-Allah. Nanti kita jumpa anak murid Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you.